Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin amin ya rabbal alamin, amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid Matang Gerdu, Sahabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia dari Allah, dapat lagi pada malam ini Allah jadikan kesempatan masa buat kita untuk datang ke rumah Allah pada waktu yang istimewa, yakni di masjid yang baru. Saya pun rasa macam kekok pula main masjid ni. Selalu masjid sana je. Nak pijak kapet pun takut. Bukan sebab COVID-19, tapi sebab baru. Tapi tuan-tuan, masjid baru, orang ramai bagus. Ni masjid baru, orang tak ada. Sebab bila mana kena PKP, bukan makin rajin, makin malas main masjid. Jadi tuan-tuan, kita minta kepada Allah, dalam kesempatan Allah masih memberikan nikmat kita boleh rasa seronok main masjid, kita minta benda yang paling mencabar kita minta adalah kita minta Allah istiqamahkan kita main masjid. Susah tuan-tuan, tempat saya bila semayang subuh masa PKP 3 orang. Boleh semayang subuh ramailah. Dah boleh semayang subuh ramai. Mula-mula semangatlah 10 hari pertama PKPP, semangat semua main masjid. Tak ada orang pun main masjid. Sebab itu saya sebut awal, tuan-tuan mintalah ke Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala perkenankan niat tuan-tuan, hajat tuan-tuan boleh istiqamah main masjid. Bukan sebab masjid ni baru je. Saya main ni pun ustaz sebab masjid ni buka aircon. Masjid kami ni aircon tak boleh buka sampai lah. Kalau ikut SOP masjid tuan-tuan ni salah lah. Setuju tak? Bolehkah buka aircon ni? Macam buat sendiri je ni. Masjid saya kata buka lah aircon, panas ni. Dia kata SOP ustaz, aircon tak apa digalakkan. Sekali dengan saya pun berkuap sekali semayang tu. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi semangat baru juga, tuan-tuan dapat tempat yang baru. Alhamdulillah. Malam ni saya nak sambung pengajian kitab 40 hadis penawar hati yang kita tangguh pada bulan 1 ke bulan 2 yang lalu. Seingat saya bulan 2 tak pasti saya mai ke tak. Yang pasti bulan 3 saya tak mai. Bukan sebab PKP saja, saya pergi melancong dekat-dekat PKP tu. Saya pergi Kuala Lumpur, semangat PKP ya.
Bukan semangat PKP pasal kerajaan baru tu pergi Kuala Lumpur. Melawak ya tuan-tuan. Bawa anak-anak. Jadi malam ni kita masuk hadis yang ketiga, iaitu berkenaan dengan tajuk seringan-ringan siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cerita hak ringan, kita tak mau cerita hak berat. Kata para ulama, ringan ni pun sudah berat. Ringan yang ada dalam tajuk kita nak bincang pada malam ini, tak ada siapa pun kalau dia diberi peluang untuk merasai akan azab ini ataupun siksaan ini, dia sendiri pun tak mau. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada keadaan yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bahasa ringan itu maksudnya sama dengan ringan dunia. Contoh, orang nak berkhatan, orang nak sunat. Orang tanya macam mana rasa sakit sunat, macam kena gigit semut. Dia kata tak apa kalau terah tu. Tapi yang dikatakan seringan-ringan azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bukan macam tu. Kalau tuan-tuan ambil satu benda yang paling berat azab di atas muka bumi Allah, ataupun tuan-tuan ambil satu bentuk siksaan yang dibuat oleh manusia ke atas manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sama sekali berlipat kali ganda tak boleh sama dengan seringan-ringan azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan nak banding apa? Tak terbanding. Kalau tuan-tuan tengok di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, orang bakar orang, kita kata ni kira hilang peri kemanusiaan ni. Dia bakar orang hidup-hidup, mati pula tu. Kita katalah dia bunuh tanpa dia minta apa-apa permintaan, dia bunuh macam tu, tembak tanpa peri kemanusiaan. Kita kata dia cincang 18 ustaz. Teruk dah cincang 18 ni. Bagi kita yang melihat dan merasakan ngerinya siksa ataupun perbuatan yang dibuat daripada manusia ke atas manusia, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan azab yang kita bahasa, yang dibahasakan oleh pengarang seringan-ringannya. Bahasa tu, bila bahasa seringan-ringan ni maknanya tak ada hak paling ringan dah. Hak ni lah paling ringan pun. Bila mana kata hak ni lah yang paling ringan, maka kita tengok apa di sebalik ringan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama sebut tidak ada bandingannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala siksaan manusia ataupun balasan manusia ke atas manusia. Maka hadis sebut anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adzaban yawm al-qiyamah la rajulin yudha'u fi ahmas qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaguh ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaban. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata Nabi, seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seorang yang akan diletakkan di bawah tapak kakinya dua buah ataupun disebut sebagai terompah api neraka Allah sehingga mendidih dari sebab panas kedua bara api tersebut. Otak yang ada di kepalanya menggelegak. Dia menyangka bahawa tidak ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Dia sendiri berasa tuan-tuan,
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia berasa dalam ketika mana dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, letak bara api di bawah tapak kaki dia, dia kata dialah yang kena azab dengan Allah Subhanahu wa taala, azab yang paling berat. Tak kena tonyoh lagi, tak kena pukul lagi, tak kena apa pun, hanya ambil bara api bawah tapak kaki, dia dah berasa lena. Dah kita duk berasa tak apalah, kira boleh kena had tu pun tak apa. Jangan kena tenyeh cukup lah. Dengar cerita malaikat Zabaniah ni bukannya baik mana. Dia dapat kita, dia rimbuk tu tak ingat dunia dah. Selagi mana tak habis hukuman, malaikat Zabaniah rimbuk kita sampai selesai hukuman. Kalau kita baca siapa malaikat Zabaniah, ngeri tuan-tuan. Malaikat Malik jangan tanyalah, muka pun tak kita tengok pun takut. Malaikat Zabaniah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tak ada perasaan kesian pada orang hak dia nak siksa. Tuan-tuan berasa boleh merayu kat dia. Hadis Imam Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi merakamkan bagaimana orang ahli neraka merayu supaya diringankan azab ataupun dilepaskan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. First kali minta tolong malaikat Zabaniah. Jawab malaikat Zabaniah, aku tak boleh tolong dalam bab ni. Tanyalah ke malaikat Malik, kok malaikat Malik boleh tolong. Jumpa malaikat Malik, minta kat malaikat Malik, wahai malaikat Malik, tolonglah kami ni. Tak ada benda dah kami ni, kira teruk dah, kena lanyak dalam neraka, bukan calang-calang. Malaikat Malik kata, aku tak boleh tolong. Zabaniah tak boleh tolong, malaikat Malik tak boleh tolong. Lalu kita kata, kalau Malik tak boleh tolong, Zabaniah tak boleh tolong, kita nak minta tolong kat siapa? Tanya ke malaikat Malik. Malaikat Malik kata, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah balas. Lagi mana tak selesai azab Allah Subhanahu wa taala atas azab, atas kata kejahatan yang kamu buat di dunia, maka selagi itulah kamu di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar juga orang cerita, tak apa ustaz, masuk neraka dulu tak apa, lepas tu masuk syurga. Ni ramai orang kata, kita ni duk risau buat apa, duk minta buat apa dekat Allah syurga tu. Nabi kata kita ni umat dia confirm dah masuk syurga. Dia baca pula hadis, siapa-siapa yang menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, dia kata confirm. Habis kita kena azab dalam neraka, kita confirm masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan, para ulama membahaskan tentang orang-orang yang menyatakan pendirian sebegini. Dia kata tak apa masuk dalam neraka dulu, last kita masuk syurga juga. Kata para ulama, tak masuk dua-dua pun tak apa, tapi jangan masuk neraka tu. Tak masuk syurga tak apa, tapi jangan masuk dalam neraka Allah. Saat ahli mahsyar melihat binatang, sesama binatang dihukum oleh Allah, mereka menjadi tanah selepas pada itu, menjadi debu selepas pada itu. Maka dia berkata, wahai Allah, kami tak masuk dalam neraka tak apa, buat kami macam depa tak apa, tak teruk. Tiba-tiba ada sebilangan orang menyebutkan, kalau kami masuk neraka, kami tak kacau hampa. Jadi jangan kacau kami. Segolongan yang tidak pernah takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak inilah yang neraka ni duk marah sangat ni.
Neraka ni duk taram orang-orang yang tidak beriman tentang kedahsyatannya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang buat jahat, dia tak bimbang tentang neraka Allah. Yang ni satu keimanan yang sangat lemah. Buat dosa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tua dah, rambut pun bagi isyarat. Rambut bila berubah jadi putih, isyarat tu. Tapi sembahyang masih lagi hujung waktu. Sembahyang masih duduk di hujung waktu. Aurat masih terbuka sana, terbuka sini. Mata masih tak jaga. Makanan masih tak pelihara. Dia hentam makan tanpa dia kenal yang mana halal, yang mana haram. Ambil semua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala datang peringatan neraka kepada manusia. Sampai kata orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka, Allah tanya, wahai ahli neraka, tidak pernah ada ke orang hak mai habaq tentang neraka ni kat hangpa? Maka menjawab, ada. Bahkan ramai pun yang mai habaq kat kami. Kata dahsyatnya neraka. Bukan kami tak tahu, kami tahu. Tapi kami ghalib. Kami silap jalan. Maka hadis yang disebutkan pada malam ni untuk kita sama-sama muhasabah. Nabi SAW menyebut, Nabi kata, jangan di kalangan kamu yang meminta-minta untuk melihat neraka. Bukan masuk, tuan-tuan. Tengok pun Nabi tak bagi. Kalau kita kata orang-orang yang hidup mereka tersimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebut inilah di antara contoh ahli-ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu. Belum tentu dia ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dia tu adalah ahli syurga Allah, tapi hujung dia Allah bagi dia buat bagus. Kita duk berasa kita ni confirm syurga ni, tapi hujung Allah Ta'ala uji kita. Kita buat dosa, hujung nak mati dah, buat dosa. Pi haji pi dah, pi umrah pi dah, berdoa semayang sunat malam-malam, hujung tu Allah Ta'ala angkat terjadikan keburukan dalam hidup dia. Itu doa minta pada Allah supaya jangan mati kita ini dalam keadaan su'il khatimah. Tu kena minta supaya Allah tak tutup dalam hidup kita ni dengan penutupan yang buruk. Itu cara-cara nak hidup kita ni, nak mati elok, nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Buat lagu mana? Mai masjid selalu. Mai masjid selalu. Baca Quran selalu. Baca orang kata buku agama selalu. Selawat selalu. Kira malaikat mai ziarah dia saat ke saat, detik ke detik tu. Malaikat mai tengok dia, kira duduk dalam baik je. Dia duduk dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut keadaan dia dalam kebaikan. Tuan-tuan tengok orang-orang yang Allah kurniakan mati malam Jumaat ni, malam Jumaat ni. Sebab tu malam Jumaat bukan pi pasak malam. Malam Jumaat kita penuhkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kok mati malam ni, mati dalam masjid. Mati dalam masjid. Cuma tak ada orang amin kalau kita baca doa pun. Pasal jawapan dia tak bersedia untuk mati. Tapi malam Jumaat ni lah para ulama mempertingkatkan amalan dia. Menziarahi kubur. Malam Jumaat lah. Kita kubur tak lalu malam Jumaat. Pasal tarah malam Jumaat ni malam berantu. Patutnya malam Jumaat kita mempertingkatkan amalan, jaga amalan. Dari petang tadi ni jaga amalan.
Mai masjid, jaga. Mulut jaga, tangan kita jaga, mata jaga. Esok nak tempuh subuh Jumaat. Yang berjanji dengan diri ni, kalau mati hari Jumaat, biarlah mati dalam keadaan dia mati yang baik. Pasal apa? Ni, takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, faham-fahamlah dia. Saya tengok banyak di kalangan orang hari ni, bila sudah pencen, sudah tua, dia mari masjid. Itu yang sedang tu. Yang tak sedang tu ramai tak? Yang sedang Allah bagi kesedaran, tua-tua dia pergi masjid. Pasal apa? Masa tu nak kampui ni. Muda tak dan kampui, masa ni nak kampui. Pasal apa? Pasal dengar di hujung-hujung usia, dengar tentang azab neraka, dengar tentang azab kubur. Ada seorang pengarah syarikat swasta telefon saya pergi rumah dia, bawa uncang duit banyak, bagi kat saya. Dia kata ini untuk ustaz buat wakaf. Saya tanya, siapa hajah boleh bagi duit banyak ni? Banyak dia kumpul duit. Dia kata, muda-muda saya tak ada nak kampui. Jadi tua-tua ni Allah takdirkan saya suami pi dulu. Bila suami pi dulu ni, suami saya ni muda-muda semayang 5 waktu lekat. Bahasa kampung saya lekat ni kira istiqamah boleh semayang. Tapi saya kadang-kadang balik lewat petang, letih, tidur, jaga-jaga, subuh dah. Kadang-kadang maghrib isyak tak ada kampui, tak ada semayang. Punya ligan dunia. Tapi bila Allah Ta'ala bagi 2 tahun, nak cukup 60 tahun, Allah bagi perasaan, suruh kampui amalan yang hang tak ada buat masa muda. 2 tahun sebelum pencen, dia pencen dulu. Ni perasaan Allah bagi ni perasaan Allah bagi. Kalau kita tiba-tiba ada perasaan nak main masjid, ada perasaan nak main masjid ni, maka kena bersyukur pasal Allah pilih kita untuk main masjid. Ni kalau tak ada perasaan, lalu masjid tak ada rasa apa, biasa aja. Tengok orang pergi masjid biasa juga, tak ada perasaan. Yang ni standby. Ataupun yang ni kena pergi berubat. Bukan orang masuk jin je berubat, orang tak main masjid pun kena berubat kak. Ni kira masuk jin baru nak berubat. Tak masuk jin tak berubatlah dia. Nak berubat kat mana? Berubatlah dengan orang masjid. Kawan dengan orang masjid Ni takut nak kawan dengan orang masjid. Takut apa? Takut kena buat kerja macam-macam. Maka katanya musannif, kita baca penerangan kepada pengarang sebut. Dia kata, cuba kita bayangkan tuan-tuan, betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang di kalangan kita yang masih tak faham bagaimana corak Allah Subhanahu wa taala masukkan ahli neraka itu ke dalam neraka, kita kena faham. Allah Subhanahu wa taala membesarkan saiz tubuh kita. Saiz tubuh ni Allah bagi besar. Bila bagi besar, bakak badan kita tu makin besar. Bila azab itu kena pada tubuh makin besar, sakit kita makin kuat. Macam orang dia luka sikit je, tapi tak surut, bahkan makin melarat. Dia berasa susah dengan sakit yang melarat ni. Begitulah Allah jadikan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan benda yang menjijikkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita tak boleh main dalam otak kita ni apa benda ada dalam neraka. Hak Nabi abang, makanan pun bau bangkai, ayak pun bau busuk,
Kita nak minum tak boleh, kita nak makan pun tak boleh. Tapi kerana tak ada benda hak boleh makan, kita telan juga. Bila telan tu lah, orang kata puah nak boleh masuk dalam perut. Tapi apakan daya, tinggal hak tu satu ya, makanan hak tinggal. Ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuang dalam mulut dia, cecair tembaga. Cecair besi pun kita dah tengok bagaimana cecair besi itu dimesinkan ataupun dibakar di atas muka bumi Allah. Cecair tembaga Allah tuang dalam mulut orang ahli neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kata simple-simple je neraka ni. Yang tu ilmu pendek boleh lah fikir macam tu. Orang beriman bila Nabi sebut dahsyat, bila Nabi sebut bahaya, Nabi sebut berjaga-jaga dengan amalan ahli neraka, maka dia berhati-hati untuk dia berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak buat dosa, dia fikir neraka tu tak lepas. Walaupun dia kata sekali ni pun, dia kata jangan duk main sekali, kalau Allah tak ampun hak sekali ni, neraka juga. Dia berasa dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat Nabi, bila Nabi sebut, Nabi SAW sebut tentang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada yang menangis ketika mana Nabi cerita tentang neraka. Sahabat ni berlipat-lipat kali ganda baiknya amalan mereka berbanding amalan kita. Yang siang malam dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, sampai sahabat kadang-kadang malam tak lena pasal beramal. Tapi bila dengar tentang neraka, meleleh air mata, bergegak badan ni, punya bimbang, takut-takut dimasukkan Allah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dengar biasa ya. Kita tak berasa neraka itu, kedahsyatannya tak sampai dalam hati kita. Kadang-kadang orang kata ni semua salah penceramah, tak pandai cerita. Kalau penceramah tu salah, dah tentu Allah penceramah tu dia tak mau mai pun nak ceramah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kuasa untuk buka macam mana tengok neraka depan mata kita, seperti Allah bagi dekat mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah tentu mudah kerja penceramah. Mudah kerja penceramah. Tapi terahak cerita pun tak faham, hak rasa lagi tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita tengok bagaimana artis-artis mimpi. Depa mimpi tak banyak pun. Depa mimpi Allah Ta'ala bagi depa nampak pintu neraka. Mungkin depa kata tu pintu neraka, kadang-kadang Allah bagi nampak panas api yang sedang depa tengok dalam mimpi tu. Allah bagi tu ya. Depa dah letakkan satu kesimpulan, ini teguran Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kami. Bertaubat. Hanya dapat satu mimpi bertaubat. Tuan-tuan mai kuliah tiap-tiap malam, duk teratu sungguh. Tak ngaku pun. Duk teratu depa dapat satu mimpi, berkalih kehidupan mereka menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang solehah. Kenapa? Kerana hidayah itu milik Allah. Minta ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah buh cahaya, binuri hidayatik. Minta ke Allah hidayah, cahaya hidayah tu supaya masuk dalam hati keimanan kita. Dan kata musannif juga, dengan bahang kedua bara api yang diletakkan di bawah tapak kaki sudah boleh mendidihkan otak yang ada di atas kepala. Kaki jangan tanya, letak di kaki, kepala jadi punca. Maknanya kaki jangan tanya jadi macam mana.
Kalau di kaki tu kepala yang menjadi signal ataupun orang kata efek di atas kepala, menggelegak otak-otak dia, kaki lebih dahsyat daripada itu, terbakar kerana bara api yang diletak di bawah tapak kaki. Maka kata musannif, betapa pula kalau siksaan yang lebih berat. Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terhidang di dalam neraka, hak berat-berat. Yang ni kesalahan yang dahsyat. Kesalahan yang kita katakan syirik, kesalahan orang kata melakukan khurafat, melakukan zina, melakukan judi dan sebagainya. Tambah-tambah kita pun tak tahu bagaimana penghujung di kalangan orang-orang yang kita panggil sebagai pondan ni. Tak tahu bila. Sehari dua ni kita tengok sampai mencabar orang Islam. Dah kita kata cukup sudah dengan tingkah laku kamu yang lucah, yang keterlaluan. Duk tak duk malam diugut pula orang Islam. Dia kata mempersendakan dalam keadaan orang kata bukannya nak bertaubat tapi mencabar. Dia kata mungkin orang Islam ni lebih suka saya keluar Islam daripada saya duduk macam ni. Cabarlah tu. Menteri tegur, orang faqih, orang alim tegur, supaya kembali ke pakar jalan, jangan keterlaluan. Marah kepada orang yang alim. Bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala buat perkara demikian ni saja-saja. Orang alim tegur bukan saja-saja, tapi Allah Ta'ala nak selamatkan kita semua. Kalau siapa orang tak tegur dia, kalau bala Allah turun tuan-tuan, semua kena ni. Bukan Putrajaya aja kena, bukan orang Selangor aja kena, tapi orang Perak pun kena. Apa kisah dia? Kaum Lut Allah rakam dah. Kaum Lut Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana mereka tidak mau kembali ke pangkal jalan. Mereka tidak mau mengikut apa yang disuruh oleh Nabi Allah Lut alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala musnahkan mereka. Yang ni lah kita risau. Yang ni lah kita duk marah supaya jangan keterlaluan, berubah kembali ke pangkal jalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata musannif, rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panasnya, boleh mendidihkan otak. Seorang pun tak mampu untuk duduk di atas bara api tadi. Apatah lagi orang kata dengan ujian ataupun azab yang lebih berat daripada bara api. Api pun tak mau. Apatah lagi azab-azab yang berat. Kita baca dalam kabair. Dalam kabair sebut tentang azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pendosa-pendosa yang melakukan dosa besar. Antaranya meninggalkan sembahyang, derhaka kepada mak ayah. Hari ini ibu melahirkan tuan. Anak ni menghambakan mak ayah. Kalau kita tengok dalam enakmen konflik rumah tangga ataupun keluarga, bagaimana mak bapak takut dengan anak, salah. Mak bapak takut dengan anak, anak pula tak rasa berdosa dengan mak ayah dia sendiri. Sampai boleh cakap dalam bahasa yang menengking-nengking, mak bapak jadi macam hamba. Sebab tu Nabi kata akhir zaman kamu akan tengok bagaimana seorang ibu melahirkan tuannya. Jadi tak zaman ni berlambak, ayah menurut anak sampai
anak tak nak semayang, ayah tak berani nak tegur. Takut anak lari rumah. Sebab itu ada makcik-makcik mai jumpa saya, dia kata anak saya ni dia tak mau semayang, tak berani nak tegur, takut tak balik raya. Mampu pi dia tak mau balik raya. Biar pi dia tak mau balik raya. Tegur ni kerja kita. Kalau Nabi SAW tak bagi benda ni kat kita, kita tak ada iman ni. Tapi sebab Nabi SAW tegur yang mana salah, maka tetap salah. Yang mana betul, tetap betul. Nabi tak kata yang salah betul, Nabi tak kata yang betul tu salah. Tu Nabi. Kita takut anak kita tak balik raya, kita takut anak kita tak mau makan semeja dengan kita. Sedangkan anak tu sedang buat dosa besar dengan mak ayah dia. Tapi kita bimbang yang tu. Yang tu kita bimbang. Ni dalam kabair sebut. Dalam kitab kabair, dosa-dosa besar, dia bahas tentang dosa anak derhaka. Bahkan kata Nabi SAW, Allah perintah pintu syurga, tutup atau haramkan untuk anak derhaka masuk dalam syurga. Tiba-tiba kita biar anak kita jadi anak derhaka. Tuan-tuan, saya derhaka mic ni pelan. Saya tak tahu ni. Saya rasa macam saya tempik tuan-tuan tapi tak dengar apa. Makcik belakang okey ke? Mic ni derah ke? Oh, derah. Oh, saya silap. Tapi itu tuan-tuan, bila kita membahaskan yang tu, oh, rupanya yang duk berlaku lah ni benda yang salah. Anak gadis lari bersama kekasih dia, ayah tak buat report apa, tak kata apa, kerana risau anak tu balik dengan kekasihnya, bunuh si bapa tu. Punya takut. Baik itu Nabi SAW hajak pupuk anak kita dengan nilai kasih sayang. Ayah dulu tak macam ayah lah. Ayah dulu nak gerak anak subuh, berdehemnya bangun ceretik anak-anak. Anak Allah hang buhayak 4-5 timba boleh nari. Bahkan ugut pula si ayah. Dalam kabair. Antara lain apa dia? Tak bayar zakat dan banyak lagi lah. Yang saya nak, kalau saya nak sebutkan, kalau saya nak bahaskan di sini panjang. Tapi balik kita tengok beberapa kategori dosa besar, dan kita tengok apa azab orang yang melakukan dosa besar ni. Kita rasa Allah, beratnya azab orang yang melakukan dosa besar ni di sisi Allah. Apatah lagi dosa kecil. Dosa kecil. Sebab itu istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berat kita tak mampu, yang ringan kita tak mampu, janganlah kita ambil yang berat. Sama-sama buat amalan, sama-sama berkejaran untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata musannif, kita sudah pasti akan menjerit kepanasan. Menjerit ni kita tengok orang yang sakit sangat. Orang yang sakit sangat dia menjerit seolah-olah kesakitan tu macam dibuat-buat, tapi dia seorang je rasa sakit tadi. Tapi teriakan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala didengari di luar mahsyar. Di luar neraka ni duk dengar. Ahli neraka Allah bila masuk dalam neraka, tempit, menjerit, sakit, sampai hak luar dengar ni duk tanya, suara siapa tadi? Yang tu suara ahli neraka yang diazab oleh Allah. Maka perasaan orang hak duk luar dalam luar neraka ni, hak tak kena timbang lagi ni, apa perasaan dia? Takut. Baru dengar ni. Tiba-tiba dia tu sama ni dengan
hak duk jerit tu, Allah Ta'ala tarik dia sekali ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita buat dosa dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Kita buat dosa dengan manusia, dengan makhluk, minta maaf dengan makhluk elok-elok. Senang-senang, tak payahlah buat dosa dengan makhluk ni, susah. Susah buat dosa dengan makhluk. Bukan saya kata susah tu lepas ni pergi buat dosa dengan Allah pula. Kita senanglah buat dosa dengan makhluk, payah kita buat dosa dengan Allah. Maksud saya tu dua-dua jangan. Dua-dua jangan ambil, jangan pikui. Kerana pada para ulama menyebut orang yang buat dosa dengan Allah ni satu ya dosa dia. Tapi orang buat dosa dengan makhluk, dua dosa dia. Dosa dia dengan makhluk dan dosa dia dengan Allah. Kenapa dosa dia dengan Allah? Kerana dia ingkar akan arahan Allah supaya jangan zalim orang. Jangan zalim orang. Muaz bin Jabal nak pi jauh. Nabi SAW nak hantar Muaz bin Jabal pi duduk di satu tempat jadi gubernur. Nabi pesan dekat Muaz bin Jabal, Nabi kata, Muaz, hati-hati dengan doa orang kena zalim. Maknanya Nabi nak pesan jangan buat zalim dengan orang. Kamu takkan senang, kamu takkan seronok bila ada orang yang kamu buat zalim. Menampak macam melawak tapi rupanya kezaliman. Hati-hati tuan-tuan. Maka kata musannif, dan kita tidak akan mampu menahannya walau hanya dalam masa sehari atau seminggu. Tak payah sehari, tak payah seminggu. Satu saat kena kita terkapit pintu. Tangan ni terkapit pintu kereta ya. Boleh tahan ke seminit? Sagi pi kat pintu tu, letak jari, katuk ke tepang. Lepas tu biar seminit. Tahan tak? Tak. Satu saat pun tak boleh tahan dah. Lala tu terbit tangan, tarik pintu bagi buka juga. Tu. Baru terkapit pintu. Belum lagi kena yang lain. Baru terkapit pintu. Perasaan rasa sakit tadi tak boleh sama dengan rasa sakit ketika mana dibakar ataupun diletakkan bara api Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka. Kok mana pun kita kena faham, sehari pun tak mampu, seminggu pun tak mampu, bahkan kata para ulama masuk sekali pun jangan. Tapi itulah bukan senang kita nak terpilih sebagai yang terlepas daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pun cita-cita tu jangan letaklah kata tak apalah. Saya tak boleh masuk dalam syurga dulu tak apa. Boleh masuk neraka pun tak apalah, janji lepas tu boleh masuk syurga. Jangan ada perasaan tu. Sebab semua orang kalau diberi pilihan oleh Allah, dia tak mau rasa walaupun sesaat dalam neraka. Tak mau rasa. Macam kita dengar betapa buruknya penjara. Penjara buruk. Dilayan buruk. Tempat itu bila masuk saja dianggap hina. Nama tak elok dah. Nama tak elok dah. Seperti mana Nabi SAW rakam satu cerita. Orang hak keluar dari syurga, dari neraka nak masuk syurga. Orang ni kata Nabi orang last sekali. Orang ni paling last sekali masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dia ni dinantikan oleh sahabat-sahabat dia di dalam syurga ni. Bila mana keluar daripada neraka, dimandikan dalam telaga hayah, maka lepas tu nak dibawa depan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bawa depan syurga ni, nak masuk depan syurga, bila orang panggil dia, mai masuk, muka pun tak berani angkat. Berpuluh ribu tahun kena siksa dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba orang panggil masuk syurga, muka tak berani angkat. Rupanya
dekat day tu ada tulis banduan neraka. Gitu lah orang hak keluar daripada neraka, masuk pun tak mau, keluar sagi tahu dah. Nah, satu kampung pandang dia hina. Baru dunia kita nampak dah di sisi orang kata seorang banduan tu hina, kita nampak. Hak kita rasa kita tak mau, kalau boleh jangan bagi masuk. Dah kalau masuk tu sebab dikhianati ataupun difitnah yang bukan-bukan, tu lain cerita. Tu kianat orang. Ni cerita dia saja cari pasal. Kena saman masa PKP, masuk penjara. Orang kata jangan main takraw, dia main takraw. Kena angkut dengan trak polis, duduk 2 malam. Esok keluar jadi banduan. Siapa panggil kat dia? Satu kampung panggil kat dia. Malu tak? Malu. Dah, malu. Baru gelaran tu di dunia. Dah, bagaimana perasaan orang yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, keluar tu nak masuk dalam syurga, tak berani nak panggung muka ni pasal kesan daripada orang kata ahli neraka tu. Kesan tu ada lagi. Orang kata perasaan tu jangan tanyalah. Nak rasa sakit tu jangan tanya. Yang terakhir kata musannif, cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dari saat ke saat, hanya bertambah panas di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Jadi katanya kalau yang berat yang ke depan lagilah diminta jauh daripada diri kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba Allah yang terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui neraka. Maksudnya tak singgah pun neraka walaupun sehari, walaupun sejam, seminit, sesaat, tak singgah. Terus Allah Ta'ala izinkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab masa pun dah cukup, saya pun tak boleh lama pasal SOP punya pasal. Jadi kita berhenti ataupun kita tangguh kuliah kita pada malam ni, dan insya-Allah kita jumpa bulan depan selepas raya haji. Akhir kalam, selamat hari raya Aidiladha lah kat tuan-tuan sekalian. Yang baik datang pada Allah, salah silap saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.